Salam sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah penghasilan tenaga nuklear di bawah bab 12 tenaga nuklear. Tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Okey. So kita tahulah perkataan nuklear datang dari mana. Okey, kita lihat dialog di antara pelajar dan gurunya. Cikgu, bagaimanakah tenaga nuklear dihasilkan? So jawapan cikgu dia, tenaga nuklear dihasilkan melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Kita lihat yang pertama, pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Boleh rujuk gambar rajah 12.3. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium-235. Bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu berpecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini membebaskan tenaga yang banyak. Okey, lihat uranium-235 dibedil dengan menggunakan neutron. So uranium tadi dia pecah kepada nukleus yang lebih ringan dan stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Okey, proses ni adalah tindak balas berantai. Okey. Pembelahan nukleus yang berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus berjisim yang baru. Berjisim besar yang baru. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas berantai, non-stop. Bila dia dah mula tu dia akan berterusan. Okey pelajar. Seterusnya kita lihat pelakuran nukleus. Pelakuran nukleus merupakan satu proses percantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Ini tidak mudah pelajar. Ini biasanya berlaku dalam matahari. Sebagai contoh, dua nukleus kecil yang ringan seperti deuterium dan tritium, iaitu isotop bagi hidrogen. Kalau awak masih ingatlah masa kita belajar isotop. Bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan berat. Okey, proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Okey, sebab tu dia berlaku dalam matahari. Proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih besar berbanding pembelahan nukleus. Okey pelajar, pelakuran ni kalau kita lihat percantuman atau penggabungan dua nukleus radioaktif. Okey. So adalah yang baru dihasilkan bersama-sama dengan tenaga nukleus baru bersama dengan tenaga. Okey pelajar, kita lihat galeri sains di sini. Pelakuran nukleus berlaku secara berterusan di matahari. Hal ini demikian kerana matahari mempunyai isotop hidrogen dan suhu yang tinggi. Tenaga yang dibebaskan daripada proses ini merupakan sumber tenaga utama untuk hidupan di bumi. Okey pelajar, seterusnya, mengapakah pelakuran nukleus memerlukan suhu yang tinggi? Okey, jawapan dia mudah. Nak berlaku tindak balas pelakuran ni kita perlukan suhu yang tinggi kerana suhu yang tinggilah akan menghasilkan tenaga kinetik yang tinggi dan mencukupi bagi pelanggaran dan penggabungan nukleus-nukleus yang kecil tadi. Bukan mudah untuk dua nukleus ini bergabung. So dua nukleus ni bergabung dengan suhu yang tinggi, suhu meningkat, tenaga kinetik meningkat. Okey. Secara kimianya bila tenaga kinetik meningkat semasa tindak balas, dia akan memberi peluang kepada nukleus ni untuk lebih kerap berlanggar dan penggabungan berlaku. Okey pelajar, kita lihat penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear.
Anda telah belajar tentang penjanaan tenaga elektrik semasa di tingkatan 3. Recall balik ya. Kegunaan utama tenaga nuklear adalah untuk menjana tenaga elektrik. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dilakukan dalam stesen jana kuasa nuklear. Sebuah stesen jana kuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear dan penjana. Reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Okey. Mari kita lihat proses penjanaan tenaga elektrik yang berlaku di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, ini adalah raja stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, di mana kita nak mula? Okey, cikgu akan mula di sini, iaitu rod bahan api uranium ya dalam perisai konkrit ni. Okey, kenapa dalam perisai konkrit? Uranium kena duduk dalam perisai konkrit, pelajar. Kita tahu konkrit yang tebal dapat menghalang sinaran radioaktif daripada keluar. Okey, dekat sini ada ejen penyejuk sebab jumlah tenaga yang sangat besar dihasilkan dengan suhu yang sangat tinggi, jadi kita perlukan ejen penyejuk untuk menyerap haba daripada reaktor nuklear. Okey, kita lihat bermula daripada rod bahan api uranium. Okey, kalau awak lihat biasanya dalam penjanaan tenaga elektrik menggunakan nuklear, kita akan menggunakan bahan api kita uranium, uranium 235 atau 238. Biasanya dalam buku 235. Jadi uranium 235 iaitu dalam bentuk rod, rod dia dalam diameter 1 cm macam tu. Okey, membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras nuklear. Okey, di sinilah. Okey, lepas tu pelajar kita tahu jumlah tenaga yang banyak dihasilkan. Okey, dan tindak balas dia berantai, non-stop. Okey pelajar. Jadi kita tak boleh biarkan dia bertindak balas tanpa satu kawalan, takut meletup. Jadi kita akan ada moderator. Kerja moderator ni adalah mengurangkan tenaga dalam reaktor ataupun memperlahankan tindak balas di antara uranium 235 ni untuk pembelahan dia pelajar. Okey, jadi moderator graphite. Biasanya kita guna moderator graphite ni untuk memperlahankan neutron ni. Okey, selain daripada moderator, kita juga menggunakan rod pengawal boron. Okey, kerja rod pengawal boron ni pun sama mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Kadang-kadang kita gunakan boron, tapi ada juga reaktor nuklear yang menggunakan kadmium. So tujuan pengawal-pengawal ni iaitu moderator, rod pengawal boron ni adalah untuk memberikan output yang steady, yang seimbang, tak adalah over. Okey, daripada sini, daripada tindak balas tu pelajar akan keluar jumlah tenaga yang besar dalam bentuk steam. Dia akan masuk gas yang panas, dia akan masuk steam panas tu nanti dia akan dialirkan. Okey, steam panas tadi dia akan dialirkan ke sini, ke turbin ni. Okey. Turbin ni apa dia punya function? Apabila turbin diputarkan oleh aliran steam, jadi steam ni dia akan putarkan turbin, seterusnya magnet di dalam penjana diputarkan. Okey pelajar. Di sini so dia janalah tenaga elektrik. So menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gegelung. Di sini kita ada kondenser, tujuan dia sekali lagi untuk menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air. Sebenarnya dalam sistem ni penyejukan sangat penting. Sebab rod uranium ni semua dia duduk dalam air. Kalau awak masih ingat lagi dalam masa kita belajar 12.1, cikgu ada recall tentang satu insiden yang berlaku di Rusia, iaitu di Chernobyl kan, di Ukraine. So salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pekerja itu adalah lupa melihat paras air, leka. So habislah. Okey, bukan mudah kalau berlaku masalah dalam reaktor nuklear untuk kita betulkan. Okey, seterusnya pelajar kita lihat ada laman sejarah dekat sini
Okey, Arco di Idaho, Amerika Syarikat merupakan bandar pertama di dunia yang menggunakan kuasa elektrik yang dijanakan oleh stesen jana kuasa nuklear. Hal ini berlaku pada 17 Julai 1955. Okey, Amerika dah antara negara yang terawal. Dengan kuasa yang dijanakan reaktor Borex 3 yang dibina di Makmal National Argonne. Nanti kita lihat Makmal National Argonne punya input. Kalau nak dapat maklumat lebih lanjut, Google. Reaktor nuklear ni pun pelajar, dalam YouTube, dalam Google ada banyak ada video-video dalam bentuk animasi dan sebagainya. Nak dapat maklumat lanjut bolehlah cari. Okey, info tambahan Malaysia memiliki sebuah reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt milik Agensi Nuklear Malaysia. Reaktor Triga Puspati RTP mula beroperasi pada 28 Jun 1982. RTP ini merupakan jenis kolam yang direka bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan di bahagian teras reaktor tersebut. So, tujuan kita lebih kepada eksperimen, kita tidak menjana tenaga. Namun reaktor ini hanya untuk bertujuan latihan, penyelidikan dan penghasilan radioisotop sahaja. Malaysia perlu membina sebuah reaktor nuklear yang mampu menghasilkan tenaga 1000 megawatt jika mahu menjalankan penjanaan elektrik bersumberkan tenaga nuklear. So setakat ni Malaysia belum bersedia dan kita juga ada sumber lain yang boleh digunakan seperti petroleum. Jadi kita tidak memberi fokus yang banyak terhadap nuclear energy. Okey pelajar. Sehingga kini tenaga nuklear terus menjadi pilihan bagi negara di dunia sebagai sumber alternatif tenaga elektrik. Terdapat beberapa sebab mengapa negara-negara ini memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara mereka. Okay, apa sebab dia? Pertama sekali, kurang sumber tenaga lain. Macam cikgu dah cakap kan, Malaysia kita ada petroleum. So ada negara dia tak ada sumber-sumber arang batu, petroleum dan sebagainya. So dia cari cara mudah, dia menggunakan tenaga nuklear. Kebanyakan negara yang menggunakan tenaga nuklear kurang sumber tenaga lain seperti arang batu dan petroleum. Kos yang amat tinggi diperlukan sekiranya mereka nak menggunakan bahan api fosil ini. So oleh itu mereka menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear. Kedua, keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi. Bila kita kata negara yang besar, penduduk yang padat, China. Okay, negara China contohnya adalah negara besar dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Kuasa dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear cukup besar sehingga mampu menjana tenaga elektrik bagi seluruh negara mereka. Jadi mereka perlu tenaga nuklear. Okey, sumber pendapatan negara. Ada negara dia jana tenaga elektrik melalui tenaga nuklear ni, kemudian dia jual kepada negara-negara jiran dia sebab jumlah tenaga yang dihasilkan sangat besar. Reaktor nuklear di Slovakia contohnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Oleh itu mereka membekalkan tenaga elektrik kepada negara-negara jiran dan mampu mendapat keuntungan yang lumayan. Seterusnya, teknologi yang canggih. Kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Teknologi dia canggih. Hasilnya kini mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku dalam tenaga nuklear. Contohnya seperti pembinaan Makmal National Argonne yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Ni famous Makmal National Argonne ni awak boleh pergi Google banyak maklumat tentang makmal ini. Okey, inilah info tambahan. Makmal National Argonne merupakan sebuah makmal yang dibina khusus untuk pembangunan dan perkembangan dalam bidang fizik nuklear. Makmal ini telah dibina di pinggir bandar Chicago, Amerika Syarikat. Makmal ni mula beroperasi pada tahun 1940 pada era 40-an.
Okey, telah banyak memberikan sumbangan dalam bidang fizik nuklear. Hampir semua reaktor nuklear yang dibina selepas itu dia kajian dia dilakukan dalam makmal ni pelajar. Okey, seterusnya. Okey, jom buat latihan. Okey, baca soalan 1A dahulu. Okey, proses apa berlaku apabila satu apa membedil satu nukleus berjisim besar dan apa kepada dua nukleus baru berjisim lebih kecil yang hampir sama serta lebih stabil dengan pembebasan apa. Sangat mudah belajar. Proses tadi kita belajar dua sahaja. Proses pembelahan dengan pelakuran. So, soalan B dah auto dia tanya pelakuran. Ini memanglah proses pembelahan nukleus. Recall balik proses pembelahan nukleus yang uranium 235 tadi. Okey, berlaku apabila satu apa yang membedil. Neutron. Mudah Neutron yang perlahan. Okey, kalau letak neutron pun okeylah. Neutron yang perlahan membedil satu nukleus berjisim besar dan apa terjadi? Okey, dia yang berjisim besar tadi dia akan jadi apa? Dia akan belah dua, belah tiga kan? Terbelah. Okey, kepada dua nukleus baru berjisim lebih kecil yang hampir sama serta stabil dengan pembebasan tenaga. Okey, recall balik cikgu tunjuk balik mana nak cari jawapan. Okey, ni dia. Pembelahan nukleus soalan 1A nak jawab. Nak jawab soalan 1A. Okey, seterusnya pelajar. Kita lihat soalan 1B. Proses pelakuran nukleus hanya berlaku dalam apa yang tinggi tadi. Cikgu ada bagi tahu. Suhu. Okey. Recall balik dekat mana nak jawab soalan ni. Okey, di sini kenapa? Dia perlukan suhu yang amat tinggi. Soalan 1B. Okey, ini jawapan dia ada di sini. So baca dululah. Okey. Okey pelajar, itu sahaja untuk PDPR kita pada kali ini. Ini jawapan untuk awak semak. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua.